Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak pelajar, bersua kita dalam program Kelantan Ikhlas. Pada slot kali ini, pelajar akan bersama Cikgu Anita binti Ahmad, Guru Pendidikan Seni Visual dari SMK Hamzah 2, Macang, Kelantan. Dan di sini juga saya tidak keseorangan kerana bahan yang disediakan adalah oleh Guru Cemerlang, Cikgu Muhammad Azran bin Omar, SMK Zainab 2, Kota Baru, Kelantan. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini adalah catatan lanskap. Jom. Standard pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai adalah menterjemah hasil eksperimentasi dan penerokaan media dalam menghasilkan karya seni catatan dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Sebelum itu, kita pergi lebih jauh. Mari kita kenali apakah itu catatan lanskap. Murid-murid, catatan lanskap ialah satu gambaran dominan pemandangan alam semula jadi yang memaparkan gunung ganang, bukit bukau, lembah, lurah, sungai, sawah ladang, hutan rimba, pantai dan seumpamanya. Catatan lanskap juga boleh melibatkan aksi figura, haiwan dan objek buatan manusia sebagai pelengkap dalam karya. Ertinya, catatan lanskap ada figura pun ada, tak ada figura pun boleh. Jom kita lihat beberapa contoh lanskap dari karyawan pelukis ternama Malaysia sejak dulu hingga sekarang. Contoh pertama ialah karya catatan lanskap yang bertajuk Misty Morning yang dihasilkan oleh pelukis yang digelarkan sebagai bapa pelukis moden Malaysia, iaitu tidak lain dan tidak bukan Abdullah Arif. Catatan ini dihasilkan pada tahun 1960 dengan menggunakan media cat air. Kita selalu didedahkan dengan karya-karya beliau yang tersohor seperti Coconut Plantation dan Bumi Bahagia. Sebenarnya, terdapat banyak lagi karya yang bertemakan lanskap. Beliau yang dominannya dalam keindahan alam sekitar tempatan sekitar era tahun 90-an tersebut. Ya, dalam karya ini, Abdullah Arif menggunakan teknik basah atas basah. Teknik ini melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan kertas yang basah. Ini akan menghasilkan kesan luksina dalam karyanya. Murid-murid, teknik ini merupakan teknik yang akan dihasilkan yang menghasilkan kesan dramatik bagi media catatan air yang paling sukar untuk dikawal sapuan warnanya. Pelukis harus membiarkan warna terdahulu yang masih lembap, kemudian warna berikutnya barulah diletakkan. Warna yang ini haruslah lebih tinggi daripada kandungan air dalam pigmen warnanya. Contoh yang kedua ialah karya catatan dari pelukis Yong Mang Seng yang bertajuk Batu Fringy Beach. Beliau juga adalah antara pelukis perintis yang sezaman dengan era Abdullah Arif. Ya, karya catatan ini dihasilkan pada tahun 1960-an. Juga dihasilkan dengan menggunakan media cat air. Murid-murid, apa yang menjadi kelainan dalam karya Yong Mang Seng tersebut berbanding dengan karya Abdullah Arif tadi? Ialah di dalam karya ini kelihatan dengan jelas beliau menggunakan teknik basah atas kering secara dominan
dalam karyanya. Teknik basah atas kering ini melibatkan sapuan warna basah ke atas permukaan kertas yang kering untuk menghasilkan kesan legap. Teknik ini juga popular di kalangan pelukis tempatan dan juga sesuai digunakan dengan beberapa jenis media lain dan agak senang dikawal sapuan warnanya ke atas kertas. Teknik ini juga boleh menggunakan warna yang basah dan disapukan ke atas kertas lapisan warna yang telah kering bagi mendapatkan kesan luksina. Dalam teknik ini, campuran warna yang hendak digunakan haruslah tidak pekat dan tidak terlalu cair. Kertas hendaklah kering, sapuan berus yang sepotan adalah amat digalakkan. Okey, contoh karya berikut adalah catatan yang bertajuk Tanpa Tajuk yang dihasilkan oleh pelukis muda dari Kedah iaitu saudara Rohaizat Syari. Karya catatan ini dihasilkan pada tahun 2016 dengan menggunakan media cat air juga. Tema dominannya tetap keindahan alam sekitar tempatan. Murid-murid, gabungan teknik basah atas basah dan teknik basah atas kering kelihatan dengan jelas pada karya beliau. Karya yang bertajuk Pokok Kelapa di Tepi Pantai ini pula dihasilkan oleh pelukis yang bernama Ismail Mak Hussein. Karya catatan ini dihasilkan pada tahun 2008 dengan menggunakan media cat air. Seperti contoh-contoh karya pelukis yang lain, karya beliau juga menggambarkan keindahan persekitaran tempatan yang menjadi tema sinonim pelukis cat air. Berikut, mari kita lihat bagaimana figura membantu menyempurnakan mesej dalam karya-karya catatan lanskap. Contoh catatan lanskap bertajuk Kampung Nelayan Tumpat yang dihasilkan oleh pelukis Mokhtar Ishak. Karya catatan ini dihasilkan pada tahun 2011 dengan menggunakan media cat air. Ya, beliau bukan sahaja sekadar menggambarkan keindahan kampung nelayan dengan dedaun pokok kelapa yang melambai pondok nelayan di tepi pantai, tetapi melengkapkan mesej penceritaan dengan memasukkan figura dalam karya catatannya. Murid-murid, figuranya pula bukan sebagai patung-patung pelengkap, tetapi menggambarkan aktiviti rutin kehidupan nelayan di kampung tersebut. Ya, satu dokumentasi yang bukan sahaja indah pada santapan mata, tetapi cukup bermakna. Erti susah senang dalam kehidupan seorang nelayan. Kalaulah murid-murid masih ingatkan karya catatan lanskap yang bertajuk Coconut Plantation pada tahun 1948 yang dihasilkan oleh pelukis Abdullah Arif. Bagaimana figura dan haiwan melengkapkan penceritaan kehidupan di kampung tersebut. Menggunakan monyet untuk memetik kelapa adalah satu suasana aktiviti biasa sejak dahulu. Namun begitu murid-murid, semakin jarang ataupun payah kita lihat pada masa sekarang. Tahun 1948, 2021 adalah jarak waktu yang sangat jauh. Ya murid-murid, alam sekitar berubah, suasana berubah, habitat berubah. Mungkin selepas ini ladang kelapa dan monyet adalah kenangan apabila kita semakin dikelilingi oleh hutan-hutan batu.
Ada pelbagai pendekatan yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan teknik-teknik asas cat air. Ya, kepelbagaian cara ini memberi ruang dan peluang kepada pelukis untuk menterjemahkan karya mereka secara kreatif dan inovatif. Karya tanpa tajuk 1990 yang dihasilkan oleh pelukis Mansour Ghazali adalah satu contoh kreatif, iaitu bagaimana beliau menggunakan skema warna, harmoni dan hampir monokrom dalam karyanya untuk menunjukkan mood dan suasana yang bersesuaian dengan tema. Pelukis yang berjaya menunjukkan situasi sejuk, tenang dan dingin pagi yang berkesan melalui skema warna pilihannya. Ya, saudara Ma'mur Jantan dengan karyanya Pemandangan Kampung 2011 pula memilih pendekatan kreatif dengan mengaplikasikan pemilihan skema warna penggenap dan suhu warna karyanya. Bukan sahaja beliau menceritakan keindahan pemandangan murid-murid, pemandangan kampung dengan suasana aktiviti figura, tetapi mengeksploitasi skema warna beliau menceriakan lagi karya tersebut. Murid-murid, antara perkara asas yang perlu dititik berat dalam menghasilkan karya seni catan lanskap ini ialah pecahan ruang permukaan. Boleh dikatakan semua catan yang telah kita bincang tadi mesti ada faktor ini. Jom kita lihat latar yang terdapat pada karya ini. Latar hadapan adalah objek yang diwarnakan sedikit gelap, iaitu pokok yang saiznya yang agak lebih besar sedikit daripada pokok yang lain, rumput atau lalang dan tiang pagar tersebut. Latar tengah pula adalah sekumpulan pokok yang dihasilkan sedikit kecil saiznya dan warna yang sedikit pudar berbanding dari latar hadapan. Bird's eye view. Bird's eye view adalah pandangan sesuatu objek dalam lanskap dari sudut atas atau kedudukan lebih tinggi dengan melihat perspektif seolah-olah pemerhati itu seekor burung yang terbang di udara. Jika dilihat dalam karya ini, seolah-olah kita berada di tempat yang lebih tinggi apabila melukis lanskapnya. Kedudukan aras mata atau eye level kita adalah bawah sedikit pada paras pemelis bumbung bangunan. Satu lagi ialah kedudukan pokok pada bahagian hadapan karya dan aksi figura yang sedang mengambil gambar berada di kedudukan dari pandangan atas. Di sini murid-murid, kita lihat terdapat unsur foreshortening pada kedua-dua objek ini. Di sini pula rupa positif dan negatif dalam seni catan. Rupa positif adalah rupa sesuatu objek ataupun objek yang terletak di dalam catan. Manakala rupa negatif ialah rupa ruang di sekeliling rupa objek tersebut. Ya, jika dilihat dalam karya ini, rupa positif adalah dilihat dengan jelas pada gambaran siluet, iaitu rupa, pada latar depan iaitu rumput dan tiang kayu. Rupa positif juga terdapat pada latar tengah dalam catan lanskap ini, iaitu figura dan kerbau yang sedang berjalan di atas sawah padi. Rupa negatif adalah keseluruhan latar belakang pada karya itu. Murid-murid, antara ciri-ciri catan lanskap yang baik adalah
kewujudan ruang dan perspektif dalam karya. Ya, ruang dalam catatan lanskap biasanya akan wujud melalui gabungan penggunaan elemen dan prinsip rekaan. Perspektif dalam catatan lanskap pula boleh dilihat melalui kadar banding objek yang telah dihasilkan. Contoh je, dalam karya ini, ruang dihasilkan menggunakan tona warna. Warna biru ultramarine pada bahagian karya diselangi dengan warna kuning yang menampakkan lagi ruang dalam karya ini. Selain itu, ruang ini juga dihasilkan melalui susunan, tindanan dan kedudukan objek perahu. Ruang juga ruang juga wujud melalui kadar banding di antara saiz perahu dengan lanskap latar belakang karya. Ya, gabungan elemen dan prinsip rekaan ini secara automatiknya akan menghasilkan perspektif dalam karya ini. Kita kenali pula focal point. Focal point atau dalam bahasa Melayunya dipanggil titik tumpu. Titik tumpu ialah objek yang menjadikan tumpuan pertama dalam sebuah karya, di mana pelukis biasanya menjadikan titik tumpu sebagai satu komposisi dalam karya. Contohnya, dalam karya ini, imej kereta diseimbangkan dengan layar dan pintu kereta yang tercabut pada sebelah kiri karya, menjadikan karya ini nampak asymmetrical balance. Pelukis juga biasanya menggunakan warna yang agak terang berbanding warna lain untuk menampakkan titik tumpu. Ya murid-murid, selain daripada itu, titik tumpu juga dihasilkan lebih detail berbanding dengan objek lain dalam karya. Seterusnya, flow. Flow dalam catatan lanskap. Flow atau dengan kata lainnya adalah pergerakan mata penonton dalam melihat karya. Pada permulaan melihat karya, pelukis akan meletakkan mata penonton pada focal point yang terletak pada latar hadapan. Kemudian, mata penonton akan bergerak ke bahagian latar tengah dengan bantuan warna atau garisan dalam karya. Seterusnya, mata kita akan bergerak ke latar belakang catatan, iaitu pada objek yang lebih pudar warnanya. Tahukah murid-murid, kita boleh lihat dalam karya ini flow secara teliti. Bermula pada kepala kerbau yang agak detail penghasilannya. Kemudian mata kita akan bergerak menerokai pada setiap badan kerbau tersebut. Selepas itu, mata kita pula akan mengikuti garis warna gelap seperti huruf Z. Penghubung kepada latar depan dengan latar tengah yang mana terdapat sekumpulan kerbau tersebut. Kemudiannya, mata kita akan bergerak pula kepada latar belakang yang mana terdapat pokok-pokok, bukit bukau dan awan yang dihasilkan agak kabur. Seterusnya, kita akan menyaksikan video cara-cara membuat catatan lanskap.
Okey, murid-murid, mula-mula sediakan 2 kolam warna biru iaitu warna sky blue dan bancuhan warna sky blue campur dengan ultramarine. Semua bancuhan hendaklah cair. Basahkan permukaan kertas dengan berus besar dan sapukan pada kawasan langit sahaja. Okey, kita warnakan bahagian langit. Okey, kita tinggalkan awan. Kita warnakan bahagian langit. Campurkan warna sky blue dan ultramarine dengan bancuhan yang pudar. Okey, di sini kita akan dapat warna untuk bukit. Kemudian warnakan bukit serta gunung-gunung yang jauh terlebih dahulu. Campurkan warna hijau dan ultramarine. Bancuhan air cair tetapi nilai tonnya lebih gelap sedikit daripada warna bukit tadi. Tambahkan warna hijau ke dalam bancuhan tadi untuk mewarnakan hutan yang jauh. Sediakan 3 stok warna hijau, iaitu pertama hijau panas, kemudian kekuningan dan bancuhan hijau dan kuning, hijau biasa dan hijau gelap sedikit merah. Warna hijau panas disapukan pada latar tengah dan semakin ke depan. Semakin kehijauan serta warna semakin jelas. Nilai ton semakin bertambah. Seterusnya, di mana tangan-tangan bergerak tu? Okey, tentukan arah pencahayaan. Katakan cahaya datang dari arah kiri. Jadi kita warnakan warna hijau panas pada pokok-pokok di sebelah kiri dengan warna bancuhan pertama tadi. Okey, nampak? Kita akan warnakan pokok-pokok dengan bancuhan hijau yang pertama tadi. Okey, ketika warna tadi masih basah, penuhi dengan warna yang kedua. Bancuh warna yellow, ochre dan brown serta sapu pada bahagian bumbung dan dinding rumah. Begitu juga pada kulit figura. Okey. Pakaian figura. Gunakan warna ultramarine dan brown tadi.
buat bancuhan warna kelabu cerah. Kemudian biarkan catatan tersebut kering dan mulakan proses seterusnya. Setelah proses pertama tadi kering, barulah masukkan bancuhan warna-warna gelap untuk menimbulkan rupa bentuk objek dengan lebih sempurna. Nampak pada orang tu sudah kering, maka kita masukkan warna gelap. Seterusnya, warna ultramarine dibancuh lebih gelap dengan warna brown tadi. Dan bayang-bayang shadow pada objek dimasukkan. Warna-warna hijau gelap yang dihasilkan campuran hijau dan sedikit merah pada daun dan rumput. Ya, warna-warna gelap ini diteruskan bagi menampakkan rumput-rumput pada batas sawah sehingga menampakkan ruang bentuk objek. Semakin ke hadapan, semakin jelas ruang dan bentuk objek tersebut. Okay, setelah kita menyaksikan video catatan lanskap tadi, berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat kepada pelajar-pelajar untuk dijadikan panduan untuk slot yang seterusnya. Sekian dulu dari saya. Sekian, terima kasih.